Okey, baik. Tamadun Cina. Baik. So kalau kita lihat di sini, kalau tamadun Cina terkenal dengan perluasan kuasa. Okey. Tamadun India dengan perluasan kuasa. Tamadun Cina pula dia lebih kepada aspek pendidikan. Okey. Iaitu semasa zaman dinasti Qin dan juga dinasti Han. So kita akan lihat dulu tamadun Cina ini kat mana sebenarnya. Baik, sebenarnya kalau kita lihat lokasi dan perkembangan tamadun Cina ni, ya betul. Tamadun Cina sebenarnya dia unik sikit, iaitu dia muncul di sekitar lembah sungai Huanghe. Kalau kita lihat lembah sungai Huanghe di kawasan yang ini juga. Ada sungai Huanghe di sini. So, sekitar kawasan ini telah menjadi kawasan tamadun Cina. Tamadun Cina Dan ketika ini, iaitu dinasti Qin. Disebut dinasti Qin muncul sebagai kerajaan yang paling utama di China semasa pemerintahan Raja Zheng. Raja Zheng, dinasti Qin. Kamu tahu kan dinasti itu adalah pemerintahan secara keluarga. So, bermula dengan Raja Zheng. Raja Zheng ini menggunakan gelaran dia Maharaja Shi Huangdi. Shi Huangdi ini gelaran. Kamu jangan kata, Raja Zheng tu berbeza daripada Maharaja Shi Huangdi. Tak, dia sama. Iaitu, apa yang sama, cikgu? dia dua nama. Macam kalau katakan, contoh macam kalau kita lihat seperti contohnya dia sama, orang yang sama. Dia cuma guna gelaran yang berbeza saja. Contoh macam cikgu. Cikgu nama cikgu Muhammad Rafi. Muhammad Rafi. Tapi gelaran cikgu, Cikgu Rafi. Dia begitu. Merujuk kepada orang yang sama. Tak faham. Contohnya macam satu lagi. Tak macam ni, Amin. So, nama kau kan Amin kan? So, cikgu panggil kau Min. Betul. So itu gelaran. Saya tak faham. Ya Allah, budak ni. Dia macam ni. Min, kamu anak nombor berapa? Anak nombor berapa? Saya yang... Tak ingat, cikgu. Ya Allah, Kau anak nombor 1 ke atau anak yang last? Saya anak yang last. Anak yang last biasanya dipanggil ucu, betul? Ataupun bongsu. Betul. Jadi, biasa kalau kat rumah, mak kamu panggil ucu. Contoh. Ni contoh. Dia panggil ucu. So, ucu tu adalah gelaran sahaja. Nama sebenar, Amin. Gelarannya, ucu. Macam tu. Contohnya lagi, kalau katakan Salman. Salman tu nama sebenar. Tapi kawan-kawan panggil Salmon. Contoh Salmon. So Salmon tu gelaran. Gelaran. Contoh. Kan? Lain macam. Lain macam. Ya, lain macam. Tu contoh Bermakna, setiap kita kata raja-raja ni ada gelaran dia. Dia ada gelaran dia. Jadi macam tadi, nama betul dia Raja Zheng. Tapi gelaran yang dia gunakan Maharaja Shi Huangdi. Tetapi dia orang yang sama. Dia orang yang sama. Cuma menggunakan gelaran yang berbeza. Baik. So, itu berkaitan dengan dinasti Qin yang berpusat di Xianyang. Dan dinasti ini dah wujud lama sejak tahun 2021 sebelum Masihi lagi. Manalah 2221 sebelum Masihi. Bukan ada, cikgu. Sebelum Masihi, mana ada lagi dah? Kenapa tak ada? Dah ni. Kenapa tak ada sekarang ni? Kita tahu apa? Tahun Masihi kan? Perbezaan tahun kita Masihi. Kita Masihi Ya, kita Masihi. Saya dah lupa tu. Itulah kau. Kena defrag balik. Baik, defrag balik otak tu baik. Ni lupa. Dinasti ini wujud dan mempunyai wilayah yang luas meliputi bahagian utara sehingga Gurun Gobi dan selatan China bersempadan dengan Vietnam. Dan
Maharaja Shi Huangdi inilah merupakan pemimpin dinasti Qin yang bertanggungjawab. Ingat Shi Huangdi inilah yang telah menyatukan China. Menyatukan China maksudnya apa? Okey, kalau kamu nak tahu, dulu negara China ni dia berpecah belah. Di mana kawasan ini orang A yang memerintah. Kemudian kawasan ini orang B yang memerintah. Kemudian kawasan C orang memerintah, D orang memerintah. So mereka sering berperang. Kenapa suruh berperang? Okey, sebab dia orang memang tak bekerja sama. Tetapi apabila Macam Malaysia lah. tetapi apabila Maharaja Shi Huangdi ni, ini gambar dia. Kalau kita lihat Maharaja Shi Huangdi ni, Kenapa bentuk dia lain? apa yang bentuknya? Kalau kita lihat ini Maharaja Shi Huangdi Cikgu yang inilah bawah ke apa? yang telah menggabungkan semua kawasan ini. Gabungkan semua kawasan ini. Okey, jadi itu menyebabkan mereka bersatu menjadi negara China. Cikgu yang mana yang buat kertas tu? Yang buat kertas, kejap lagi. Cikgu, Baik. yang warna hitam kat bawah tu apa? Ini karpet. Karpet? Karpet dan juga dia punya bantal dia kat sini. Okey. So itu dan juga kita kena tahu bahawa ini adalah lukisan di mana apabila dilukis, mereka akan lukis mengikut bagaimana raja itu ataupun maharaja itu berdiri. So dia lukis je lah. Dia lukis Baik. So inilah dia berkaitan dengan lokasi dan perkembangannya. Mula-mula dinasti Qin, Raja Zheng yang bergelar Maharaja Shi Huangdi, beliaulah yang telah menyatukan China. Itu paling penting. Cikgu, mana tangan dia? Semua dalam lah. Dia baju dia memang labur. Ini baju dia. Ni nampak ni. Baju dia memang labur. Tak panas ke? Kat China kan negara musim sejuk. Negara yang 4 musim. China adalah negara 4 musim. Tak belajar geografi ke? Negara, okey. Dia sebenarnya negara 4 musim. So dia ada musim sejuk, musim luruh. Jadi sebab itu dia pakai baju yang tebal. 2 musim tu apa? Apa dia? Lagi 2 Dia musim tanya tu musim tu apa? Okey. Ya Allah. Okey, so dia ada musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim luruh. Tu ada Luruh 4. apa? Luruh tu musim gugur ataupun dipanggil autumn. Wow. Itulah sebenarnya negara China. Yang mana negara China ada dia punya 4 musim. Okey. Itulah si Amin ni banyak sangat tengok 611. Okey, baik, seterusnya. Tak. Saya tengok anime di situ. Okey, baik. Tak ada Syaraf. Kan? Baik. Esroceria. Itulah Amin ni geng bas sekolah. Okay. Benar. Dalam malas lah. Okey, baik. So, So, kita dia koyak. Selepas Didi and Friend. Okey, baik. Dinasti Qin ini kemudiannya digantikan dengan dinasti Han. Dia tengok Little Einstein. Dinasti Han. Dan dinasti ini diasaskan oleh Liu Bang. Namanya Liu Bang. Dan dia menggunakan gelaran Maharaja Gaozu. Maharaja Gaozu, dan dinasti ini membentuk empayar yang luas meliputi utara China, sempadan Vietnam. Dan kalau kita lihat inilah dia, China semakin luas. Dia dah ambil kawasan ini. Kemudian dia ambil lagi kawasan yang sebesar ini. Termasuk juga kawasan sampai ke hujung. Jadi dinasti Han ni lagi besar daripada dinasti Qin. So, kenapa? Kerana dia punya maharaja dia, iaitu Maharaja Gaozu ni, yang telah membesarkan empayar itu. Dan dinasti ini terbagi pada 2 tahap, iaitu yang pertama Han awal, iaitu daripada tahun 206 sebelum Masihi hingga tahun 8 Masihi, dan Han akhir pada tahun 25 Masihi hinggalah tahun 220 Masihi.
Itu kita kata sebagai dinasti Han. Mula-mula dinasti Qin, kemudian dinasti Han. Okey, tembok besar tu apa? Okey. Tembok besar, The Great Wall of China. The Great Wall of China tu memang dah ada kat sini. Dah ada kat sini The Great Wall of China. Okey, tembok tu panjang kan? Ya, panjang. Memang panjang. Macam mana bentuk dia, cikgu? Macam mana bentuk dia? Nanti kita akan tengok. Kalau kita sempat, kita akan pergi tengok. Memang panjang. Okey, daripada pantai, okey, sampailah ke pertengahan. Okey, pertengahan di kawasan China. Sampai mana? Sampai ke tengah hutan jugalah. Okey, tengah hutan jugalah, hutan di kawasan pedalaman, kawasan Bukit Bukau negara China. Okey. Jadi memang luas. Dan dinasti Han ini telah menunjukkan peningkatan dalam bidang perdagangan, iaitu dinasti Han inilah yang telah membuka laluan sutera. Laluan sutera iaitu Silk Road. Okey. Dan juga bidang pentadbiran dan bidang sosial ketika zaman Maharaja. Paling penting Maharaja Han Wudi. Okey, iaitu dinasti Han ada dua maharaja yang terkenal, iaitu Maharaja Gaozu dan Maharaja Han Wudi. Dan laluan sutera, kalau kita lihat di sini, laluan sutera itu apa, cikgu? Laluan sutera itu ialah laluan perdagangan daripada darat yang terpanjang di dunia, melibatkan China, negara China sehingga Empire Rome. Dan dinasti Han juga terkenal kerana melaksanakan sistem pemilihan pegawai perkhidmatan awam sebagai sebahagian daripada perkembangan dalam sistem pendidikan. Muka Han Wudi dengan Raja Zheng macam lebih kurang sama je. Memanglah lebih kurang sama keturunan. Keturunan Cina memang semua samalah, macam keturunan Melayu lebih kurang sama, keturunan India, keturunan Kadazan, semua lebih kurang sama je. Lebih kurang sama. Dia tak adik-beradik tapi mungkin sama keturunan lah. Okey. Baik. So kalau kita lihat, inilah dia laluan sutera daripada negara China ni. Okey. Daripada negara China ni dia melalui kawasan ini sampai Dunhuang, kemudian berjalan sampai Kashgar dan juga sampai Merv dan kemudian sampai ke Damsyik di Syria dan sampai ke Konstantinopel, iaitu di Turki. Ini adalah kita kata sebagai laluan sutera, iaitu laluan perdagangan daripada timur pergi ke barat. Memang panjang, melalui kawasan-kawasan hutan dan juga kawasan padang pasir. Itu dipanggil laluan sutera. Baik. So itulah dia perkembangan tamadun Cina. Perkembangan tamadun Cina. Sebelum kita pergi kepada perkembangan pendidikan, mungkin kita boleh lihat sedikit berkaitan dengan kawasan-kawasan yang kita sebutkan tadi. Kita Boleh. tengok yang pasal The Great Wall of China tu. The Great Wall of China. Iaitu iaitu apa yang dikatakan iaitu The Great Wall of China. So nak untuk kita tengok. Kalau anda semua nak tengok, kita nak dapatkan maklumat berkaitan dengan tembok nanti kalau besar kat China. sana nanti saya boleh buat TikTok cikgu. Buat TikTok buat TikTok pula. Baik. So kita akan tengok satu video berkaitan dengan tembok. So kita sambung bersemula tentang pembelajaran kita, iaitu berkaitan dengan tamadun Cina. So kita telah lihat berkaitan dengan tamadun Cina ni, perkembangan dia, dinasti Qin dan juga dinasti Han, dan juga adanya tembok besar Cina kan. Kalau nak berperang kena macam ke? Dulu zaman dulu. Sekarang tak payah dah. Baik. So kita nak lihat di sini perkembangan pendidikan dalam tamadun Cina. Ingat
tamadun Cina memang terkenal dengan perkembangan pendidikan. Ingat tu. Ingat ini ya. Iaitu pendidikan di Cina telah bermula sejak zaman dinasti Shang lagi dan berkembang ketika zaman dinasti Zhou. Pada masa itu terdapat ramai ahli falsafah. Ahli falsafah ni ahli bijak pandai yang seperti Confucius yang menjadi perhatian masyarakat. Confucius ni siapa? Inilah dia. Okey, gambaran Confucius. Ini gambaran Confucius. Baik, kenapa Apa dia patung? okey. Iyalah, mana ini kan lama dulu. Kenapa dia tak lukis gambar dia? Kenapa dia buat Ah, patung gambar dia? okey, kerana bermakna orang ini adalah tokoh yang terkenal. Bila tokoh terkenal tu, mereka akan buat patung dia. Mereka akan buat patung dia. Baik. So, terdapat ramai ahli falsafah seperti Confucius, dan Confucius ni memang lama, dia hidup daripada tahun 551 sebelum Masihi hingga 479, dan beliau ni terkenal dengan buku-buku dia, iaitu Lun Yu dan juga ataupun dipanggil Analects. Analyst dengan Lun Yu tu siapa? Sama. Lun Yu atau Analects. Ingat kalau dia atau, maknanya dia sama, kiri dan kanan tu sama. Okey. Jadi ajaran, okey, dia membawa ajaran Confucianisme. Confucius ini membawa Dia nak ajaran mesesatkan orang ke apa? Confucianisme yang terus kekal sehingga hari ini. Okey, kamu kena faham bahawa Confucius ini dia mengajar tentang apa tahu? Tentang budi pekerti, nilai-nilai moral. Iaitu apa? Okey, perlu menjadi orang yang baik, kemudian perlu jadi anak yang baik. Confucianisme. Betul. Dia bukan nak confuskan orang apa semua, tidak, tapi dia membawa ajaran yang baik. Dia ajaran yang baik kepada masyarakat. Sebab itu sampai sekarang ada orang yang masih mengikut ajaran Confucius. Confucius Baik. So kalau kita lihat, inilah gambaran pendidikan dalam tamadun Cina dulu. Dan kemudian mula-mula dengan Confucius, maka pada zaman Nisme. Kenapa nak letak Nisme? Okay. Baik. Kenapa ada Isme? Ini soalan-soalan yang memang mencabar minda ni. Bagus soalan-soalan tu, Ashraf. Okey. Kamu tahu tak kan? Sebenarnya kalau kita lihat seperti apa? Seperti Confucianisme. Okey. Confucianisme. Okey, kenapa nak letak isme? Isme ni cikgu. Isme ni sebenarnya merujuk kepada ideologi. Okey. So isme ni sebenarnya dalam bahasa, isme ni merujuk kepada ideologi ataupun kita kata sebagai pemikiran. Isme. Ada banyak isme di dunia ni. Confucianisme, kemudian imperialisme, kemudian apa lagi? Imperialisme, kemudian sosialisme, kemudian juga begitu juga dengan komunisme. Komunisme pun ada. Komunisme, kemudian banyak lagi. Semua isme-isme ini adalah sebenarnya dikatakan sebagai ideologi atau pemikiran. Salmanisme tak payahlah kan. Takut Salmanisme jadi Salmanisme sekarang. Baik, seterusnya. Baik. Gurau. Jangan terasa pula, Man. Baik. Baik. So, perkembangan pendidikan bermula dengan Confucius. Kemudian pada zaman dinasti Qin. Ingat dinasti Qin ni. Pendidikan menekankan aspek pemahaman perundangan. Pendidikan perundangan diasaskan oleh Han Feizi yang mengutamakan ketegasan undang-undang. Ketegasan undang-undang bagi mengawal tingkah laku manusia. Dan sistem pendidikan juga telah menjadi lebih tersusun apabila, ini penting, Maharaja Shi Huangdi telah menyeragamkan
sistem tulisan. Baik, apa itu menyeragamkan? Menyeragamkan tu maksudnya standardize. Maknanya mensamakan semua sistem tulisan. Mensamakan sistem tulisan supaya semua orang menggunakan sistem tulisan yang sama. Sistem tulisan yang sama. Yes. Dan itu dinasti Qin. Pada zaman dinasti Han inilah okey. Kalau lain kalau lain bukan kena hukum, maknanya tak fahamlah nanti. Kalau berbeza tulisan tak fahamlah nanti. So kena samakan. Okey. Bukan. Baik, pada zaman dinasti Han, sistem pendidikan diperkukuh melalui penubuhan ada sekolah tinggi. Dinasti Han ada sekolah tinggi di Chang'an. Penekanan diberikan kepada pembelajaran ajaran Confucianisme. Iaitu daripada Confucius tadi kan. Confucianisme yang diikuti dengan penubuhan sekolah yang sama. Sistem pendidikan semakin bertambah baik. Bertambah baik dengan adanya teknologi pembuatan kertas. Ingat. Okey. Tamadun Cina ada teknologi pembuatan kertas. Bagaimana dia buat kertas? Daripada campuran kulit pokok, campurkan dengan serpihan rami kain, maknanya serpihan kain-kain tu, dan jaring oleh Cai Lun. Okey, siapa buat? Cai Lun. Ingat, inilah dia orang dia, Cai Lun. Ya. Dan orang ni lelaki. Kejayaan ini telah meningkatkan pendidikan di sekolah apabila kertas tersebut digunakan secara meluas. Jadi kalau kita lihat, inilah dia dikatakan sebagai kalau tak ada kertas tak payah tulis. Baik. Okay. Bermula daripada sinilah penggunaan kertas berkembang. Ingat Cai Lun Cai Lun yang telah mencipta kertas. Kalau kita lihat, dia ada gambaran di macam mana dia buat kertas dia. Iaitu di bawah ni. Ini proses membuat kertas. Proses membuat kertas. Mula-mula mengumpulkan bahan kulit pokok, serpihan rami kain, dan juga jaring dan sebagainya dikumpulkan. Rami tu apa? Rami kain maknanya percik-percik kain. Kain-kain yang telah koyak-koyak tu dikumpulkan setempat. Kemudian semua itu direndam dalam air. Kemudian mereka dah bersiap untuk merebus. Kemudian serpihan itu semua, campuran itu semua akan direbus dulu. Direbus, nampak tak direbus? Kemudian selepas direbus itu akan dikumpulkan rebusan tu, dalam satu bekas. Kumpulkan setempat, kemudian dikacau hingga menjadi cecair yang pekat. Dia menjadi cecair. Itu yang ada gambaran dia cairkan tu dengan pekat tu. Dia cair. Kemudian selepas itu dihamparkan pada tikar. Maknanya cecair itu akan diletakkan di atas satu tikar yang keras tu. Dan kemudian kita lihat tikar-tikar itu dijemur pada panas matahari. Dijemur. Dan kemudian bila dia dah kering barulah kertas yang sudah siap itu disusun. Nampak tak? Banyak betul nak kena buat. Memang. Memang. Syahim. So memang proses nak buat kertas tu memang panjang. Jadi kamu jangan sanggup buat kertas senang je. Tak, dia ada proses-proses dia. Proses-proses dia. Jadi inilah proses yang dilakukan oleh yang Cai Lun dan orang-orangnya. Sekarang guna proses sama ke? Tidak. Sekarang ni kebanyakan kertas ambil daripada pokok. Pokok kayu tu yang telah ditebang, kemudian mereka akan hiris. Hiris pokok tu nipis-nipis. Hiris tu potong secara halus dan nipis-nipis. Sekarang dah lain dah. Sekarang guna proses yang lain. Ini proses yang semasa Cai Lun tu buatlah.
semasa Chairul tu buat, iaitu pembuatan kertas. Okey. Baik. So, kita telah lihat sedikit berkaitan dengan tamadun Cina ini. Baik. Kita ada masa lebih kurang setengah jam dan cikgu rasa dah terlalu banyak fakta yang telah kamu lihat di sini. Okey. Nak buat quiz. Okey. So, kita tak boleh buat quiz sebab sekarang ni kita akan cuba untuk apa? Boleh Buat tak nota. untuk kita buat nota? Alah. Kau nak buat nota tak? Kita buat nota ringkas saja. Tak nak. Okey, sikit je ni. Ya, sikit je. Okey. Ke korang nak terus belajar lagi? Cikgu takut nanti kalau masuk bahagian pendidikan, takut nanti masuk bahagian pendidikan lagi kamu tak faham. Okey. So yang yang ini dah macam-macam ni. Okey. Lokasi. Belajar je lah cikgu, belajar lah. Tamadun Qin lah, Raja Zheng lah, kemudian juga dinasti Liu Bang lah. Okey, kemudian juga dinasti Han, kemudian juga perkembangan Confucius. Cikgu takut nanti kalau teruskan lagi dengan pendidikan tu semua, nanti korang tak faham pula. Nanti nota banyak sangat, Ma. Okey, tak apa. Yang penting kita belajar sikit-sikit tetapi faham. Kan? Belajar sikit-sikit tapi faham. Okey. Baik, bagaimana nak faham? Ya betul, kena rajin. Betul. Ingat kena rajin. Korang ni korang tak tengok ke? Korang tak tengok ke bahawa macam sekarang ini korang tengok bagaimana korang masuk kelas cikgu. Kelas cikgu jarang miss hari Ahad, betul? Dan orang kata daripada awal tahun sampai sekarang memang jarang miss. Okey, kadang-kadang je kalau ada urusan, tetapi selalu hari Ahad. Maksudnya apa? Okey, cikgu nak tunjukkan bahawa kita nak belajar mesti rajin dan konsisten. Ingat rajin dan konsisten belajar. Okey. Amboi Salman. Okey. Baik. So kita akan cuba untuk buat nota daripada tamadun Cina ini. So cikgu sarankan, cikgu syorkan pada kamu semua, sila ambil kertas untuk kita buat tamadun Cina. Kita akan buat dia punya nota. Boleh? Okey. So yang belum ada kertas boleh pergi ambil kertas sekarang ni. Okey. So kertas apa cikgu? Kertas dan pen lah. Untuk kita buat nota. Okey. Mana nota? Okey. So kita akan buat nota. Pukul 3 ada Gio ke? Okey, hari ni kelas Gio seperti biasa. Okey, pukul 3 macam biasa Pukul 3. Baik. Sementara tu ada yang nak ambil kertas ke? Okey, nak ambil air ke? Okey, nak ambil makanan ke ataupun nak ambil apa? Nak berehat dulu ke? Ataupun nak pergi toilet ke? Pergi dulu. Cikgu bagi masa 2 minit. Rehat boleh, okey. 2 minit. 2 minit rehat. 2 minit. 2 minit je. Lepas tu kita nak mula. Pukul 10 tepat kita akan mulakan. Okey. Cikgu pun nak pergi ambil air sekejap. Sekejap 2 minit.